أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia. Pada hari ini kita meneruskan ulang kaji kita pada juz yang ke-7 bermula halaman 132 pada hari ini untuk sama-sama kita menyelusuri kepada surah Al-An'am, surah yang ke-6, surah Makkiyah yang mengingatkan kepada kita keimanan, menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini amat penting kerana apabila kita bercakap 13 tahun Nabi di Mekah itu, Nabi diingatkan tentang ketauhidan, diingatkan tentang keimanan, dan inilah tarbiyah pendidikan silibus yang digunakan untuk menyiapkan diri sahabat untuk meneruskan kehidupan di Madinah yang penuh lagi dengan undang-undang, dengan penuh lagi komitmen untuk perjuangan. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman untuk bersama My Quran Time. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul, kita bersemangat Alhamdulillah untuk Ustaz. ses paruh yang kedua, second half. Second half. Juz Juz yang ke-7 Ustaz ya. Macam perlawanan bola sepak Ustaz ya. Masya-Allah. Jadi ini adalah kalau katakan biasa tengok bola sepak tu dia tak sabar nak tengok second half ya. Dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran ini harapnya kita juga tidak sabar melihat second half sampailah kepada 30 juzuk kita. Moga-moga ini akan menyebabkan hati kita lebih bugar, lebih segar lagi dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan halaman 132 pada hari ini. Mungkin tuan-tuan nak share di Facebook ya, silakan berkongsi. Kita mulakan dengan doa ringkas kita, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kita mulakan dengan melihat kepada halaman 132 ini. Kita nak baca Ustaz daripada ayat 38. Salah satu daripada ayat yang menceritakan tentang ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu menjadi orang yang mendengar betul-betul dan mematuhi, bukan sekadar dengar tetapi tidak patuh. Kita baca ayat 38 dipimpin Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, menanti-nanti untuk terus kita pelajari Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita nak membaca permulaan ini ayat yang ke-38 Ustaz ya. Di halaman 132. Ada kalimah apa nama ni, burung Ustaz dalam burung ayat ini ya. Kadang kita terfikir kat Ustaz menung cakap macam mana burung ni makan, terbang, kalau angin kuat macam mana, bagi anak-anak makan macam mana contoh Jadi subhanallah, itu Ustaz sebutkan tadi berkenaan dengan tauhid tadi. Mari kita melihat ayat yang ke-38 ini sebelum kita telusuri apa pesanan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat 38 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ولا طائر يطير بجناحيه إلا
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 38, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada satu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian pada Tuhan mereka dikumpulkan. Dan ayat ini salah satu penerangan tentang Alkitab itu adalah sesuatu yang tertulis di Lauh Mahfuz. Dan kalau kita faham Alkitab yang kita baca sekarang ini Al-Quran Ustaz ya, sebenarnya apa yang ada dalam Alkitab ini konsisten dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz. Terutama bercakap tentang keperluan kita sebagai umat manusia memerlukan sumber hidayah. Segala peraturan, segala apa yang ada ini sudah pun termaktub, tertulis qadarullah di Lauh Mahfuz itu sendiri. Jadi apakah panduan ataupun apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 38 ini, iaitu semua makhluk Ustaz ya. Semua makhluk yang ada terbang ke, yang melata ke, semuanya adalah umamun amsalukum, iaitu dia adalah umat seperti kamu. Umat seperti kita ini maksudnya apa? Ada peraturan, ada keperluan, ada rezeki, ada membiak, bertemu dan sebagainya. Semua perkara itu adalah ciri sebuah umat ya, ia bersosial. Maka panduan-panduan itu, ketetapan-ketetapan itu telah pun ada pada kitab Lauh Mahfuz. Dan bagi kita yang membaca dalam Alkitab ini, kita sebenarnya kalau ikut betul-betul apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita tidak ada masalah kerana ia konsisten dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz. Summa ila rabbihim yuhsyarun, dan segala apa yang ada ini akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Burung akan kembali, apa lagi Ustaz? Gajah akan kembali, dan yang pastinya kita juga akan kembali. Jadi bila kita akan kembali itu, macamlah kita dah pergi ke Kuala Lumpur, dah bertibaran, bila kita nak balik kampung balik Ustaz, kita kalau boleh nak bawa yang terbaiklah. Kan? Kalau dulu keluar tu dengan cara yang asas, balik tu kalau boleh dah maju. Kalau dulu keluar dengan baik kan, sekarang balik tu balik dengan baiklah. Kan? Kalau dulu katakanlah tak baik, tapi kalau balik tak baik, orang kampung pun halau kita ya. Jadi bila thumma ila rabbihim yuhsyarun, maksudnya ialah kita sudah bersedia. Apa yang saya akan buat persediaan kalau saya dikumpulkan balik, tetapi cabarannya ialah apa? Orang-orang yang kafir tidak mengambil peringatan daripada burung yang ada ya. Kalau burung itu kan petang-petang dia balik Ustaz ya, dia dah keluar patah balik, keluar patah balik. Manusia pun sama juga, keluar kena patah balik kepada asalnya ya, iaitu beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita tidak mengambil pedoman perkara tersebut, maksudnya kita lebih rendah daripada burung Ustaz ya, lebih rendah daripada binatang-binatang yang ada. Jadi pada halaman yang pertama ini, permulaan bagi halaman 132 ini, Allah mengingatkan pada ayat 44, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan pada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ini menakutkan Ustaz. Ya. Bahawa kalau kita ada kesusahan, ada kesenangan, itu biasa. Tetapi kalau senang lagi, kalau Allah dah buka segala-galanya, maksudnya istidraj yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau kita dapat kesenangan, tanda kita tidak dapat istidraj. Ada seorang bertanya pada saya sebelum ni, dia buat bisnes, dapat untung 5,000 begitu, tapi dia doa dia dapat sampai 8-10,000. Subhanallah. Jadi dia tanya, adakah ini istidraj? Maksudnya Allah nak menyeksa saya, ataupun ia adalah sebagai satu nikmat? Panduannya apa tuan-tuan? Tauhid dijaga ya, asasnya solat jaga, Quran jaga, dan kita masih lagi berinfak, teruskan. Jadi kaya pun tak ada masalah. Jadilah seperti Abu Bakar ataupun Osman, makin lagi diberi Allah dengan kenikmatan, dia jaga lagi Qurannya, jaga solatnya, dan menjaga infaknya ya. Kita teruskan pada halaman 133 ya. Kita menyambung lagi pada ayat yang ke-48, satu daripada beberapa ayat yang ada di sini tentang apakah yang perlu kita laksanakan ya. Masih lagi bercakap tentang ketauhidan dan risalah. Kita lihat
baca ayat 48 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak berpindah ke ayat yang ke-48. Hati-hati dalam ayat yang ke-48 ini kita akan bertemu dengan satu huruf yang selalu kita tekankan, iaitu huruf ha. Huruf ha pedas pada kalimah wa aslaha dengan walahum yahzanun. Satu ha yang berbaris atas, satu ha yang berbaris sukun ataupun mati. Jadi hati-hati, ha terletak di tengah halqum kita, terletak di tengah bahagian kerongkong kita ni, di tengah ha dengan ain. Jadi kena hati-hati bila kita menyebutnya. Mari kita sama-sama cuba praktikkan insya-Allah. Kita baca dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sadaqallahul Azim. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan membuat pembaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Apakah mesej dalam ayat ini? Kalau kita lihat pada halaman ini bercakap tentang ayat-ayat Allah. Allah membawakan mesej-mesej yang penting dan ia dihantar melalui siapa? Melalui Rasul. Rasul ni macam postman Ustaz ya, membawa satu surat, nama bahasa Arabnya risalah. Risalah, mesej itulah yang dibawakan ada dua sudut. Risalah pertama, risalah yang sama tetapi isinya pertama mubasyirin, dia ada kabar gembira, siapa buat baik akan dapat baik ya, dan ada wa munzirin, iaitu amaran, kalau kamu buat tak baik maka akan dibalas dengan tidak baik. Inilah isi surat yang kita baca sepanjang al-Quran ini agar kita jaga, dan perlu ada seorang manusia yang mengingatkannya, kerana manusia ini pun, Rasul ini sendiri pun mengamalkan apa yang ada dalam surat tersebut. Bukan dia sekadar bagi kemudian dia perangai tak berapa tentu arah, bukan ya. Ciri Rasul ini bukan sekadar bawa mesej tetapi dia mengamalkan mesej ini. Faman amana, ya, siapa yang beriman dan juga membaiki berdasarkan pada mesej yang ada itu, Allah janjikan dua perkara. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan lagi selepas itu. Jadi dalam hidup kita di dunia ini, kita mudah rasa stres kerana kita bimbang dan kerana kita sedih. Tetapi apabila seseorang itu teraskan kepada risalah yang ada, dia terus beriman, percaya kalau saya baca Quran, saya baiki sikit demi sedikit macam tuan-tuan laksanakan pada My Quran Time ini, maka Allah janjikan kita akan distress. Distress tu maksudnya kita akan tidak stres, kita akan mendapat ketenangan dalam hidup, dan ketenangan abadi itu berlaku bila kita sampai ke akhirat. Tetapi pada ayat yang ke-49, walladzina kadzabu biayatina, jika didustakan, azab itu akan kena di dunia, dah kena, apatah lagi bila sampai ke akhirat nanti. Jadi perkara-perkara inilah yang melatari kepada halaman 133 ini ya, untuk memastikan bahawa mesej yang dibawa oleh Rasul itu datang daripada Allah, bukannya nabi yang pegang istilah pada ayat ke-50 ini khazainullah ya. Nabi tak pegang khazanah Allah ya. Nabi ini sekadar menyampaikan mesej saja. Kekayaan segala apa yang ada itu masih milik Allah, perlu menyembah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan pada halaman 134 ya. Surah Al-An'am ini banyak bercakap tentang tauhid. Sudut pada 134 ini kita nak lihat pada ayat 54. Kita baca bersama. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berpindah ke ayat yang ke-54. Kita ada lebih kurang dalam 3 baris ayat ni. Mari kita cuba baca dengan sabar, bacaan murattal sabar insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaykum كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه
man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi وأصلح فأنه غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-54, dan apabila orang yang beriman kepada ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, iaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu kerana kejahilan, kemudian dia bertaubat, setelah itu membaiki diri, maka dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada halaman ini kita melihat bahawa sebenarnya bila seseorang itu beriman, kalau dia ada harta, maka dia juga diuji keimanannya dengan perlu menyantuni kepada orang yang tidak ada harta, yang memerlukan harta, ya. Jangan sampai orang yang kaya kata, mengapa kamu ni, ya, kalau di Mekah itu orang-orang kaya yang sebenarnya tercabar keimanan kerana dia merasakan tidak setara dengan mereka, ya, terutama pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di kalangan orang-orang miskin tu utamanya. Tetapi Allah mengatakan alaisallahu bi'alama bisyakirin di hujung ayat 53 itu, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur. Yang bersyukur tidak semestinya kaya. Orang miskin boleh bersyukur, ya, ataupun mungkin orang itu sikit harta pun boleh bersyukur berbanding dengan orang yang banyak harta. Ini adalah satu sudut pengukuran bahawa sebenarnya bukan banyak kurang harta itu yang penting, tetapi bagaimana kita bersyukur dengan apa yang ada, nescaya Allah akan tambahkan. Itu perspektif tauhid. Jadi pada ayat 54 Ustaz, ya, bila Allah menyatakan bahawa Allah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, ya, satu perkara yang perlu kita fahami tentang ketauhidan, kasih sayang Allah melangkau daripada kemurkaan Allah. Dan kalau ada orang buat silap, kita buat silap ke Ustaz, ya, Allah kata taba min ba'dihi wa aslaha. Dua perkara yang perlu dibuat, iaitu yang pertama taubat, dan yang keduanya baiki diri. Itu tanda kita bertauhid. Kita bertauhid. Pasal kalau kita bertauhid pada Allah, kita rasa bahawa Allah ni garang, Allah ni benci saya. Sebenarnya kita meletakkan Allah benci pada saya adalah syirik kepada Allah SWT. Pasal kita beri sifat yang tidak betul. Allah dah beritahu jelas-jelas dah. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ya. Jadi perkara inilah yang perlu kita sebarkan, ya, dalam diri kita pun. Bila kita tahu perkara tersebut tersilap, kita cepat-cepat bertaubat dan juga wa aslaha, ya, baiki diri. Kalau dah tahu Allah ni sayang tetapi kita tidak mahu bertaubat, kita bertangguh, itu pun adalah salah satu daripada masalah dalam ketauhidan, ya, ketika kita jadi ayah, jadi ibu, ataupun ketika kita menjadi pemimpin dalam sesuatu kawasan. Jadi ini sedikit maklumat daripada halaman 134. Kita nak bergerak pada halaman 135 pada ayat yang ke-60. Dan dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam, dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Kemudian dia membangunkan kamu pada waktu siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan, kemudian kepadanya lah tempat kamu kembali, lalu dia memberitahu kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Kalau kita perasan, dia ada konsisten dia di dalam surah ini. Keimanan pada Allah ada kaitan dengan keimanan pada hari akhirat, Ustaz, ya. Yes. Tak mungkin orang beriman pada Allah tak beriman pada hari akhirat. Pasal hari akhirat ni memberi kesan dosa pahala. Ya, kita nak buat sesuatu tu kita fikir, kalau baca Quran dapat pahala, okey saya buat. Kalau rasanya sia-sia, tak payah buat. Itu tanda keimanan pada hari akhirat. Keimanan pada Allah dan hari akhirat ni selalu berpasangan. Agar apa? Kita praktikal. Ya, praktikal. Dia pasal kalau percaya pada Allah, tidak percaya pada hari akhirat, ataupun memandang enteng pada hari akhirat, iblis pun beriman pada Allah. Beriman pada Allah. Sampai dia kata, tolong tangguhkan sikit dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Tolong tangguhkan, aku nak goda umat manusia, Ustaz, ya. Maksudnya beriman tu dia dengan Allah. Dia beriman. Tapi dia tidak beriman pada hari akhirat. Kalau dia beriman sahaja, dia beriman pada hari akhirat tapi dia tak kisah, itu bukan masuk beriman. Itu sekadar tahu sahaja. Beza di antara tahu dan juga beriman sebenar-benarnya. Dan pada halaman 136 kita nak melihat satu ayat tanda seseorang itu kuat tauhidnya,
Kita perasan bahawa surah Al-An'am ini adalah surah Makkiyah Ustaz ya. Yes, yes. Tidak ada lagi kewajipan-kewajipan yang besar, banyak memasakkan pasakkan tauhid, tapi ada seruan yang penting pada ayat 72. Kita baca ayat pendek ini Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berpindah sekarang ni ke ayat yang ke-72. Ada perkataan salah dekat situ dan juga taqwa. Jadi mudah-mudahan Ustaz, perjalanan kita nak menuju Ramadan ini, dan Ramadan nanti Allah memudahkan kita untuk kita sama-sama mendirikan solat berjamaah, solat fardu dan juga solat tarawih. Mudah-mudahan dipermudahkan insya-Allah. Baik, kita baca sekarang ayat 72. Kita cuba tarannum ras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an aqimus salata wattaquh. Wa an aqimus salata wattaquh wa huwal Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 72, dan agar melaksanakan solat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan. Siapa orang ini? Ustaz ya. Sebenarnya dia datang sebelum ayat itu, ayat 71, iaitu di hujung itu wa umirna linuslima lirabbil alamin. Orang yang diutuskan ataupun diseru untuk menyerah diri, Islam. Islam yang kita anuti ini adalah agama menyerah diri lirabbil alamin. Menyerah diri ikut kepada apa yang ditentukan oleh Rabb, Tuhan sekalian alam. Maksudnya bila Allah suruh kita solat, kita solat. Bila Allah suruh kita bertauhid, bertauhid, ya, berdasarkan kepada hidayah, ya. Qul inna hudallahi huwal huda. Hidayah yang sebenarnya, petunjuk yang sebenar-benarnya bukan daripada pakar motivasi, bukan daripada konsultan, bukannya daripada doktor, daripada ketua, bukan. Sebenar-benar petunjuk ialah petunjuk al-huda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah tandanya kita mendapat hidayah ini Ustaz ya? Dalam ayat 72 ini tandanya ialah kita ini mendirikan solat. Kalau tak dirikan solat, maksudnya orang ini masih lagi dia tidak serius untuk memohon hidayah. Pasal dalam solat kita pun kita ada ihdinas siratal mustaqim. Kalau dah minta tunjuk jalan yang lurus tapi tak tunaikan solat, dia macam ya Allah minta saya bagi kereta contohnya, dah dapat kereta tak nak kereta, tak nak. Dah minta tapi tak nak. Kan? Jadi itu tandanya ya, kalau kita nak tahu dalam kehidupan kita dapat hidayah ya, kita akan mendirikan solat wattaqu dan bertakwa wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun ya, dan dialah tempat kita ini akan kembali. Orang yang solat dia sedar bahawa anytime dia akan kembali. Bila kembali berhadap dengan Allah, tak boleh jadi sombong. Bila kita solat kan ada sujud Ustaz ya. Bila lagi kita nak sujud, nak merendah diri kecuali ikut apa yang Allah seru ya. Kalau nak cakap beriman, memang iblis beriman, tetapi bila disuruh sujud dia tidak mahu sujud. Jadi ini adalah panduan yang penting. Jarang kita jumpa perkataan solat dalam surah Al-An'am ini nak menceritakan Allah pasakkan betul-betul kamu buat perkara iman ini. Puncaknya itu apabila dapat jaga amalan solat pada setiap hari. Jadi ini adalah panduan kita bersama. Setakat ini 5 halaman dan kita nak berehat sebentar Ustaz ya. Kita akan menyambung kepada halaman 137 sebentar lagi. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada sesi ulang kaji pada hari ini, juz yang ke-7 Ustaz, ya. Maksud daripada ayat tadi, aku hadapkan wajahku kepada Allah, kata Nabi Ibrahim, yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk dalam golongan orang yang musyrik. Kita ingin dengar tadabbur bersama rakan kita di online Ustaz daripada ayat 79 berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim ini. Kita persilakan Puan Hasliza online. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi peringatan kepada saya melalui ayat ini supaya sentiasa beriman dengan penuh kepasrahan kepada agama yang benar, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, supaya saya tidak sesekali termasuk dalam golongan orang musyrik. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Puan Hasliza, ya, iaitu daripada ayat 79 ini dialog daripada Nabi Ibrahim yang ingin kita teruskan, ya, pada lisan seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada diri kita pada tahun ini Ustaz, ya. Maksudnya perjuangan tauhid yang disampaikan pada Al-An'am, surah Al-An'am ini, tauhid ada perjuangan, ya. Tauhid perlu diujarkan, perlu disampaikan, dan salah satunya kita bercakap pada diri kita dan kita sampaikan kepada orang lain, saya tidak akan jadi wama, ya, tidak sekali-kali saya ni di kalangan orang yang mensyirikkan Allah, pakai tangkal, ya, ataupun pergi jumpa bomo ataupun jumpa dukun apa sebagainya, walaupun ada ayat Quran yang terbalik-terbalik itu Ustaz, ya. Semua itu kita perlu halang, ya, jangan sampai ia masuk dalam kamus keluarga ataupun diri kita. Dan ini disambung pada ayat yang ke-82, iaitu apabila Allah menyatakan orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman dengan syirik. Ini kesinambungan. Kita baca ayat 82 dan akan ditadaburkan oleh Coach Jamil online sebentar nanti. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Al-Fadhil Coach Jamil kita sekejap ya. Izinkan saya memperdengarkan dulu, izinkan kita semua kita sama baca-baca, kita baca sama-sama ayat yang ke-82 ni. 82. Semangat ni Ustaz. Ya. Bahagia sebenarnya Ustaz. Bertemu dengan rakan-rakan kita di online. Sebenarnya kita nak ramai lagi Ustaz, ya, tapi dalam kekangan masa, harapnya offline nanti kita jumpa je haji-haji hajah-hajah, ya. Jumpa je kita terus haji ayat 83, 84. Tarik sikit. Oh, tarik dan juga tadabbur. Subhanallah. Kita dengarkan. Baik. Jom ayat 82 kita cuba tarannum jarkah pula, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itu adalah orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ada beberapa kata kunci di sini sebagai mesej penting. Kita dengarkan bersama Coach Jamil online. Terima kasih Tuan Fazrul, Ustaz Tarmizi. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan penonton setia My Quran Time. Ayat ini Allah menampakkan saya dan kita semua rumus macam mana nak dapat rasa aman, macam mana dapat petunjuk daripada Allah. Macam mana
orang yang beriman sungguh-sungguh beriman dan jangan campur adukkan di antara iman dengan perkara syirik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Coach Jamil. Jaga iman betul-betul, jangan dicampurkan dengan zulm Ustaz ya. Zulm ini kegelapan ataupun istilah lainnya dosa. Ya, dosa kesyirikan kepada Allah. Allah cakap dalam surah Luqman, innasyirk la zulmun azim. Ya, syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Maksudnya dia sembahyang kan, tapi bila sakit tu dia bawa jumpa bomoh kan. Ataupun dia mungkin baca Quran tapi dalam kereta masih lagi ada dream catcher kan, mengharapkan agar apa impian saya akan ditangkap oleh dream catcher, beli kat kedai RM2. Contohnya kan. Perkara-perkara itu kalau ada kita hapuskan ya, kerana kita dapat apa bila kita jaga iman kita betul-betul, ulaika lahumul amd, mendapat keamanan. Dan yang keduanya akan dipimpin di atas jalan hidayah. Cuba bayangkanlah Ustaz ya, kalau kita ni saya nak buat bisnes dipimpin oleh orang yang hebat, berjaya bisnes ya, yang itu orang sanggup bayar berpuluh-puluh ribu nak jadi mentor. Ya. Tetapi kali ini Allah menawarkan muhtadun ini Allah sebagai pemimpin kepada hidayah itu. Tak payah bayar apa-apa Ustaz, free of charge ya. Cuma dia punya tukarannya ataupun cara nak dapatkannya, jaga iman kita, dan salah satunya ialah dengan kita selalu bersahabat dengan wahyu. Dan inilah yang ditunjukkan pada Nabi Ibrahim ya, diteruskan pada ayat yang ke-84 itu diteruskan oleh siapa? Ishak, Yaqub, Nuh ya, kemudian Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun pada ayat 84. Diteruskan lagi Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Maksudnya ini adalah tokoh-tokoh yang mereka ini memperjuangkan tauhid, keimanan, dan tidak dicampur adukkan. Dan inilah juga yang kita iman dan kita ingin ikut bersama ya. Dia bukan sekadar iman dalam hati tetapi diterjemahkan dalam kehidupan seharian di tempat masing-masing. Ibu dengan cara ibu di rumah, cikgu dengan cara cikgu di tempat kerja di sekolah, ataupun pemimpin di kawasan kepimpinan bersama rakyat masing-masing. Perlu ditunjukkan. Kalau tidak, kalau dicampur adukkan contohnya dengan amalan-amalan tidak baik, kesannya ialah tidak aman dan tidak dipimpin oleh Allah sampai ke syurga. Naudzubillah min dzalik ya. Baik, kita teruskan pada halaman yang ke-139. Kita ingin melihat kepada ayat 92, peranan al-Quran. Ya, jadi tauhid dan iman dan Quran ini memang saling berkaitan antara satu sama lain. Bagaimana meningkatkan iman? Seluruh suri Al-Quran. Kita lihat ayat 92 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita road to Ramadan, kita dalam perjalanan menuju ni bulan Al-Quran. Mulianya Ramadan Al-Mubarak, ditunggu-tunggu saatnya, kehadirannya. Bila dah dapat, begitu bahagia kita, bila nak pergi sedih kita. Kan? Lepas tu doa balik, ya Allah pertemukan lagi dengan Ramadan akan datang. Kerana mulia, kerana turunnya Al-Quran pada Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dengan asbab kita memuliakan Al-Quran, kita bersahabat bersama dengan Al-Quranul Karim. Kita nak baca ayat yang ke-92 Ustaz ya. Ada perkataan Ummul Qura kat situ Nanti Ummul kita Qura sama-sama ikuti insya-Allah. Kita baca dulu ayat 92 dengan teranum apa Ustaz Fas nak saya baca? Hari ini kita nak jiharkah Ustaz. Jiharkah, Subhanallah. Ya, nak bagi semangat sikit kan, nak menuju Ramadan ni. Oh subhanallah. Ya. Satu hari nanti saya pula akan minta Ustaz Fas. nanti. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم
Wahada, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh barakah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura, ya, kepada penduduk Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, sudah tentu beriman kepadanya dan mereka selalu memelihara solatnya. Jadi di sini adalah panduan tentang bulan penuh barakah, Ustaz, ya. Quran adalah satu kitab panduan yang penuh dengan mubarak, dan ia diturunkan pada bulan penuh barakah namanya Ramadan, dan diketuai oleh Jibril kerana bersama dengan Al-Quran. Jadi siapa-siapa sahaja bersama Al-Quran ini akan jadi mulia, Ustaz. Menjadi mulia, ya. Dan Allah menyatakan musaddiqul ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang selama ini ada sebelum ini, Taurat, Injil, walitunzira ummal qura, untuk memberi peringatan kepada penduduk di kawasan Mekah dan juga di sekitarnya, seluruh dunia. Apakah poin penting di sini? Kita tahu bahawa Quran bukan sekadar berdiri sendiri, tetapi ia adalah kesinambungan daripada nabi-nabi yang telah pun kita lihat pada halaman 138. Iaitu mereka ini cirinya apa? Iaitu tidak mencampurkan keimanan dengan dosa. Ya, dengan kezaliman, dengan syirik kepada Allah Subhanahu taala. Ini perjuangan mereka. Mengapa penting perkara ini? Kerana ia membawa keamanan dan dia menyebabkan kita mendapat hidayah sampai ke syurga. Di dunia kita dapat hidayah, petunjuk untuk bahagia, untuk buat kerja dengan baik, dengan optimum, dan sampai ke syurga nanti dapat pergi ke syurga yang terbaik, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih. Siapa percaya pada hari akhirat beriman kepadanya, iaitu Al-Quran. Tak mungkin orang percaya kepada Al-Quran, percaya pada hari akhirat tak percaya pada Quran, ataupun percaya pada hari akhirat tak baca Quran, percaya pada hari akhirat tak memahami Quran. Tidak mungkin. Pasal Allah cakap di sini walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Tambahannya jaga solat, Ustaz. Ya. Jadi orang yang beriman pada hari akhirat jaga Quran, dia akan jaga solat. Ada orang jaga solat tapi tak faham apa yang dibaca. Itu kita doakan kita boleh belajar lagi, tuan-tuan. Sudah cukuplah 50-60 tahun sebelum ini ada orang kata baca sahaja tak payah faham pun tak apa, ya, serahkan pada orang lain. Itu adalah satu tanda bahawa kita tidak menghargai betul-betul hadiah hidayah daripada Allah. Allah bagi hadiah pada kita, Ustaz, ya. Contoh Ustaz bagi hadiah pada saya, kan, saya ada kotak hadiah tu, saya tengok je kan, benda saya letak atas almari kan, sampai berdebu-debu. Kemudian Ustaz tanya balik, macam mana hadiah hari tu? Oh, banyak bagus kan. Bagus lah, Ustaz. Apa isinya? Tak tahulah, Ustaz. Tak tahu. Kalaulah Ustaz bagi hadiah macam tu, saya buat begitu, Ustaz, rasa macam mana? Tak nak bagi dah. Tak bagilah. Tak payahlah, berdebu. Dia tengok balik ke rumah alah berdebu kan. Tetapi kalau katakan memang setiap hari saya dapatlah, memang terbaiklah Ustaz apa yang Ustaz bagi. Kita yang bagi hadiah pun rasa bersemangat, apatah lagi bila Allah bagi hadiah itu, Allah tentu akan bagi lagi muhtadun, beri lagi petunjuk demi petunjuk. Kerana itu yang kita paling perlukan dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Jadi dengan ini kita nak lihat apakah tadabbur bagi ayat 92 ini, ya, daripada Puan Salwa online. Ini Allah mengingatkan saya untuk menjadi di kalangan orang yang beriman di hari akhirat kelak. Saya mesti beriman dengan Al-Quran dan kitab terdahulu yang penuh berkah dan memelihara solat dengan bersungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Terima kasih Puan Salwa. Tadi saya dah tadabbur dulu, ya. Puan Salwa masuk, ya. Jadi ada pelbagai tahap tadabbur ni, ya, Puan Salwa, dan juga Coach Jamil online, ya, Hajar Rozana, dan juga Puan Hasliza, ya. Pelbagai tahap tadabbur ini adalah lumrah, ya, tetapi yang pentingnya apa? Yang penting ini tanda komitmen iman kita kepada bihi dalam ayat yang ke-92. Saya ucapkan tahniah dan moga-moga ini akan menjadikan kita ini lebih lagi kuat akidah kita, tauhid kita, dan diteruskan pada halaman 140 Allah membawakan bukti tauhid ini. Kalau tadi sejarah, mula-mula awal surah Al-An'am pasal dia punya teori dia, Ustaz, ya, bawa pada sejarah, kali ini bawa pada alam pula. Jadi cikgu-cikgu mengajar sains, mengajar engineering, kejuruteraan, boleh dah buka pada buku teks bagi
mendalamkan lagi tauhid, kita baca daripada ayat 95 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Inilah hadiah yang agung kita terima, kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sangat-sangat hargainya, dan saya pun dapat hadiah Ustaz Fazrul yang selalu menitipkan ilmu kepada kita. InsyaAllah. Jadi saya sangat-sangat menghargai hadiah. Amin. Ini pula orangnya, subhanallah. Baik Ustaz Fazrul, kita sambung ayat yang ke sambung Ustaz, nanti 95. tak habis kita. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah lah yang menumbuhkan butir padi-padi dan biji kurma, Dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Itu adalah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Kali ini pada ayat 95 ke atas ini kita mula pula diperkenalkan tauhid sudut sains. Kalau nak cakap begitulah Ustaz ya. Maksudnya orang belajar sains sepatutnya makin dekat dengan Allah. Kalau orang belajar sejarah, belajar sosiologi, makin dekat dengan Allah. Kalau orang yang belajar tentang teologi, tentang akidah, juga makin dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi segala ilmu yang ada di dunia ini sebenarnya ada membawa kita kepada tauhid, keimanan pada Allah. Ini yang dicontohkan pada surah Al-An'am. Apakah maksudnya? Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir padi, hab, ya, butir padi ke butir gandum ke, ini semua Allah yang faliq. Falaq itu maksudnya membuka Ustaz ya. Jadi kalau kita faham istilah falaq ini, faliq ini, maksudnya dia akan ada proses dia terbuka ya, bila dia keluar kelopak, keluar biji, daripada biji itu keluar dia punya kelongsongnya itu ya, dia punya bijinya, habbi wan nawa ya, butir-butir dan juga bijinya. Yuhrijul hayya minal mait, daripada Allah mengeluarkan daripada mati, daripada hidup kepada mati, menghidupkan yang hidup daripada mati, dan mengeluarkan yang daripada hidup kepada mati. Berpusing-pusing Ustaz ni ya. Okey. Cerita dia bagaimana? Ceritanya ialah ada benda yang mati tapi lepas tu hidup. Subhanallah. Ada yang hidup lepas tu mati. Contoh mudah, kalau sebelum ni kita bincang Ustaz, pokok kelapa. Masya-Allah. Kan kita tengok pokok kelapa kan, dia hidup, lepas tu dia turunkan buah yang mati. Buah yang mati tu lepas tu keluar pula pokok yang hidup. Kan. Jadi ini siapa yang buat? Tak ada siapa profesor dekat Harvard ke, dekat mana Ustaz? Cambridge ke mana, tak boleh buat perkara ini. Yang boleh adalah Allah. Jadi kalau dah fikir betul-betul ya, tak mampu buat, mengapa berpaling daripada Allah ya, mengapa tak nak lagi kembali kepada Allah yang maha hebat. Jadi dalam halaman ini penuh dengan unsur-unsur sains, disambung pada halaman 141 pada ayat 102 itu. Pendek saja ayat Ustaz. Ya, Ustaz. Boleh Ustaz bacakan? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara seluruh segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum. Isu kalimah Allah. Ya. Maksudnya kalau orang cakap God itu rabbukum ya, tetapi istilah itu akan kembali balik kepada Allah. Allah saja yang tentu. Jadi kalau ada orang yang nak berkenalan dengan Allah ya, ataupun ada orang nak guna kalimah Allah ya, sebenarnya itu peluang untuk apa tuan-tuan sekalian? Kita kuatkan kefahaman
Allah itu siapa. Surah Al-An'am ini sebagai sumber. Dan kalau ada orang bukan Islam dia guna perkataan Allah itu, adalah pelbagai sebab dia nak menyesatkan ke apa sebagainya, tapi bila dia nak guna itu, peluang bagi tuan-tuan menerangkan sebenarnya la ilaha illahu. Kalau dia guna perkataan Allah tetapi dia kata ada Jesus Christ sebagai anak Tuhan, la ilaha illahu. Peluang untuk kita bercakap bahawa sebenarnya kamu dah guna nama yang betul. Cuma kamu salah isinya. Jomlah beriman kepada Tuhan yang satu, fa'budu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sahaja satu-satunya yang berkuasa atas tiap sesuatu. Jesus tidak berkuasa. Ya, dia makhluk biasa yang dipilih sebagai nabi, sebagai utusan sahaja. Jadi ini cara kita memahami panduan daripada surah Al-An'am sehingga halaman 141. Kita doakan kita dikuatkan tauhid sehingga kan kita tidak boleh diganggu gugat oleh kefahaman yang silap, yang rancu daripada pelbagai cubaan-cubaan yang ada dalam masyarakat. Kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang senantiasa mendirikan salat. Jadikan kami ini hamba-hambamu ya Allah yang menjaga salat-salat kami ya Allah. Zuriat keturunan kami, zuriat keturunan yang mendirikan salat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hambamu yang senantiasa berusaha mendampingi kalammu Al-Quran, menjaga kalimahnya ya Allah, menguatkan diri kami untuk memahami isi kandungnya ya Allah. Mudah-mudahan kami dipermudahkan oleh-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa ibu ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita dan menjadikan kita di kalangan orang yang kuat, ya. Anak keluarga kita, masyarakat kita muslimin kuat iman dan jelas Allah itu la ilaha illahu dan tidak mampu diganggu gugat oleh mana-mana orang lain yang menggunakan istilah pelbagai. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin menguatkan jati diri kita dengan tauhid sehingga kan orang lain guna Bible ke, guna apa sahaja cara untuk menggoda kepada umat Islam. Umat Islam sudah jelas tauhid kepada Allah yang benar, bukan Allah yang salah, sebagaimana yang kita baca daripada surah Al-An'am pada hari ini. Kita bertemu kembali pada ulangan pada jam 5, 10 malam dan pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan terus menguatkan akidah tauhid kerana inilah yang amat berharga, pasport untuk kita mendapat rahmat ke syurga Allah SWT. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.